Kita tengok dulu macam mana media sosial ini berpotensi dan boleh menjadi sarang kepada fitnah, ataupun tempat berlakunya fitnah dan penyebaran fitnah. Baik, bagaimana media sosial itu boleh menjadi satu medan fitnah ataupun satu sarang fitnah, lubuk fitnah yang berlaku pada hari ini. Yang pertama saya sebut tadi, pergi pada pokok dia, iaitu pengguna yang tidak bertakwa. Tak lagi dah, dia pergi kepada pengguna yang tidak bertakwa kepada Allah. Pengguna ataupun orang yang menggunakan teknologi ini, orang yang menggunakan media sosial ini, adamut taqwa, dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tak kenal dosa, dia tak kenal pahala, dia tak kenal syurga neraka, dia tak peduli halal dan haram. Dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jahil, tak tahu hukum hakam. Boleh ke tak boleh, halal haram dia belasah begitu saja. Dia duduk dalam bilik, antara dia dengan keyboard, antara dia dengan PC dia. Dia jadi keyboard warrior. Dia type apa yang dia nak, dia tak peduli. Dia tak sedar Allah sedang memerhati. Dia tak sedar malaikat sedang mencatat. Dia tidak ada takwa, dia tak peduli. Apa yang nak tulis, dia tulis sekehendak rasa dia. Padahal dalam Al-Quran sudah ada ayat yang memperingatkan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarah ataupun yang meminta supaya kita senantiasa berada dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara contohnya ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abi Dzar, Jundub bin Junadah dan juga Abi Abdurrahman Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Baik, hadis ni kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah sekira-kira di mana saja kamu berada. Wattabi' as-sayyi'at al-hasanat tamhuha. Kemudian ekori kesilapan, kesalahan, kejahatan yang dilakukan itu dengan kebaikan yang boleh memadam kejahatan itu. Kemudian kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka hendaklah kamu berakhlak, menyantuni manusia dengan akhlak yang baik. Hendaklah kamu berinteraksi, berkomunikasi, berkawan, bergaul dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nabi pesan dalam hadis ini bermula dengan ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah sekira-kira di mana saja kita berada. Sama ada di depan ramai ataupun sewaktu kita keseorangan, bersendirian dalam bilik bersama dengan PC kita, pun kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menarik juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ekori, iringi, ikuti sebarang kesilapan, kesalahan, kejahatan, keburukan yang dilakukan itu dengan kebaikan yang memadam kejahatan itu. Ada dua pemahaman di situ. Yang pertama, apabila kita terlanjur ataupun bukan perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang menimbulkan murka Allah, menimbulkan dosa, kita insaf, cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kemudian lakukan kebaikan supaya kebaikan itu memadam keburukan yang telah kita lakukan tadi. Ialah mungkin sebagai manusia kita mungkin kadang-kadang terjebak, kadang-kadang terleka. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat. Sebab kita manusia tidak maksum. Maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja kita melakukan kesalahan dan kesilapan. Cuma kita diajar oleh Nabi cepat-cepat iringi ataupun dalam bahasa mudah padam keburukan, padam kejahatan yang kita lakukan itu dengan amal kebaikan yang kita lakukan selepas daripada itu, untuk padam balik kejahatan
yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Pemahaman yang kedua juga ialah apabila sesuatu berlaku yang kita anggap sebagai suatu yang sayyi'ah, suatu yang tidak baik, suatu yang buruk, yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka janganlah kita balas balik dengan keburukan, tetapi balas balik dengan kebaikan. Balas balik dengan kebaikan. Iringi ataupun saingi sebarang kejahatan dan keburukan itu dengan kebaikan. Biasa ulama sebut, kalau orang orang baling batu kepada kita, kita pulangkan buah kepada dia. Jadi macam pokok. Pokok orang baling batu, tapi dia gugurkan buah. Maknanya walaupun orang maki kita, orang hamun kita, orang hina kita, orang perlekeh kita, kita tetap memberi pulangan yang positif. Lemparkan senyum, tenang, berikan kata-kata yang baik. Jangan dia maki kita, kita balas maki balik. Kalau kita balas maki balik, maka apa beza kita dengan dia? Kita marah kerana dia perangai buruk. Tapi apabila kita pulangkan balik serupa dengan apa yang dilakukan kepada kita, so tidak ada beza antara kita dengan mereka. Itu diajar oleh Islam kepada kita. Ataupun dalam ayat Al-Quran sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah juga sebut dalam firman-Nya arahan supaya kita bertakwa. Antaranya ayat yang popular lah, yang biasa kita dengar sewaktu kita pergi sembahyang Jumaat, biasa khatib akan baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh Allah kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi pengguna yang tidak bertakwa kepada Allah, artinya dia tak pernah rasa takut kepada Allah. Dia tak berasa dia diperhati, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka dia buat sekehendak rasa, dia bertindak bebas, apa yang dia nak lakukan tak peduli halal haram, maka dia akan terjebak dalam melakukan perkara-perkara fitnah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Fitnah di sini tak semestinya menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar mengenai orang lain. Sebagaimana umum kita faham fitnah macam itulah. Fitnah dengan makna tuduh orang ataupun reka cerita yang tak betul pada seseorang, baik itu pun fitnah. Antara makna fitnah juga ialah umpamanya syirik, fitnah. Melakukan perkara-perkara mungkar, fitnah. Dalam talian, dalam cyber ni terlalu banyak perkara-perkara yang bersifat kemaksiatan dan kemungkaran. Ada judi dalam talian, ada pornografi dalam talian, ada apa lagi? Macam-macam benda-benda yang bercanggah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertakwa kepada Allah. Waktu tu tak ada orang nak pantau dah. Dia dengan PC dia. Orang lain tak nampak. Dia boleh tutup dalam bilik gelap bersama dengan PC dia dan dia bebas melakukan apa saja pada waktu itu, kecuali orang yang bertakwa yang merasai Allah sedang memerhatinya. Sedangkan memang Allah perhati. Soal dia rasa tak rasa tu soal dia, tapi Allah memang perhati dan Allah ambil kira setiap apa yang dilakukan, walau sebesar zarah dosa